Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amisha binti Muhammad Jalil daripada FF 115 pada hari ini akan bercakap mengenai mata pelajaran CPU 282 iaitu Seni dan Kreativiti dalam Islam. Saya selaku ahli kumpulan 4 yang memegang tajuk Kesenian Seni Bina dalam Islam akan memulakan pembentangan kami dengan definisi seni bina. Definisi seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. Fungsi yang tersemat pada daya cipta seni tanpa Islam seperti seni bina bukan sahaja secara menyeluruh, tetapi juga setiap kehalusan terdapat pada sesebuah seni bina memiliki fungsi dan tujuan yang tersendiri. Perkara ini secara umumnya dapat dilihat pada seni binaan sesebuah masjid yang secara keseluruhannya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadat secara berjemaah bagi umat Islam. Terdapat beberapa jenis seni bina Islam yang terdapat di gambar slide ini, iaitu seni bina Istana Khalifah dan Maristan atau secara luasnya dikenali sebagai hospital. Bazar juga yang bererti pasar tertutup, tempat mandi awam pada wakaf yang juga dikenali sebagai hamam, serta wakaf yang dikenali sebagai persinggahan di sepanjang jalan perdagangan dan juga makam. Seperti yang kita tahu, masjid merupakan asas seni bina Islam yang berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu saj yang bererti sujud. Ia juga merangkap kepada perbuatan yang amat penting semasa seseorang Muslim mendirikan solat. Masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam ialah Masjid Quba. Masjid ini telah diasaskan oleh Rasulullah SAW semasa baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Masjid yang kedua pula ialah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah, yang mana cara binaannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat Islam yang semakin membesar dan disertakan fungsi yang pelbagai. Terima kasih Saudari Nur Amisha untuk pembentangannya sebentar tadi. Kini saya, Nurhana Zulaika binti Zulfaqar, ingin membentangkan tujuan pembinaan masjid. Antara tujuan pembinaan masjid ialah mewujudkan tempat beribadat yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam. Selain itu, masjid turut berfungsi sebagai sekolah Islam atau madrasah, bahkan sebagai rumah sakit. Menelusuri sirah, kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW bukan sahaja menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, malah juga sebagai pusat pentadbiran negara Islam Madinah. Perkembangan remaja masjid dan masyarakat setempat mampu menjadi sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Islam dan sekaligus sebagai mendidik umat. Jelas lagi bersuluh, Masjid Nabawi menjadi nadi pergerakan Islam, penggerak aktiviti masyarakat, malah tempat rakyat menuntut keadilan. Seperti Masjid Nabawi yang juga berperanan sebagai pusat kebajikan, gedung ilmu serta pusat hubungan dengan Allah SWT dan manusia sesama manusia. Masjid yang lain turut mempunyai tujuan yang sama. Dengan fungsi-fungsi tersebut, terbukti Rasulullah SAW telah berjaya menggambarkan kesempurnaan dan keindahan Islam sebagai al-din melalui fungsi-fungsi komprehensif yang dijana oleh institusi masjid. Perkara ini menjelaskan bahawa masjid bukan sahaja tempat untuk melakukan solat, bahkan mempunyai peranan yang lebih luas atau boleh dibiaskan sebagai suatu tempat untuk menyebarkan dakwah dari segenap aspek dan sudut kerohanian kepada masyarakat. Terima kasih, Saudari Zulaika. Sekarang saya Nuri akan membentangkan tentang fungsi-fungsi masjid. Terdapat 5 jenis fungsi masjid. Yang pertama adalah sebagai pusat pentadbiran. Masjid ini akan dijadikan sebagai pusat pentadbiran di mana orang ramai akan berkumpul untuk mengadakan mesyuarat. Fungsi masjid yang kedua adalah sebagai pusat kehakiman. Masjid akan dijadikan tempat untuk membicarakan tentang kes-kes perbalahan dan juga tempat untuk memberi hukuman. Yang ketiga pula adalah sebagai pusat kebajikan. Masjid ini akan menjadi tempat kebajikan bagi golongan yang tidak bernasib baik dan tidak mempunyai tempat kediaman. Seterusnya pula, masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid ini akan menjadi tempat untuk mendapatkan pendidikan Islam dalam pelbagai jenis bidang yang berkenaan dengan agama Islam.
Yang terakhir sekali, masjid sebagai pusat komuniti. Masjid ini akan dijadikan tempat untuk mengadakan aktiviti yang sederhana seperti sukan dan juga pertunjukan. Dan juga tempat untuk mengadakan sambutan peristiwa Islam seperti Hari Raya. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Saya Dayang Nurul Wardah. Saya akan membentang tentang struktur pembinaan masjid. Ruang sembahyang. Dewan sembahyang juga merupakan teras pembinaan masjid. Ruang yang berbentuk segi empat yang menempatkan saf para jemaah. Sesetengah masjid mempunyai struktur lain seperti beberapa tiang di sudut masjid. Kubah. Berbentuk separuh bulat atau topi yang besar untuk menutup ruang sembahyang. Menurut Syafi'i, Abu Bakar, bentuk bulat merupakan bentuk yang paling sempurna kerana ia menampilkan kelembutan, kehalusan dan seolah-olah tidak berakhir. Kebanyakan masjid ada dalam lebih dari satu kubah, berbagai saiz dan bentuk kubah yang berbeza. Seperti yang dilampirkan dalam gambar ini, dia bentuk topi yang besar. Menara. Binaan menara tinggi menjulang ke langit. Struktur pembinaan mempunyai dua jenis, berpisah dengan masjid dan bersambung dengan masjid. Selain mereka bentuk bulat, terdapat juga bentuk lain seperti bulat silinder dan bentuk segi empat. Saiz menara di bahagian bawah lebih besar dan semakin kecil di atas. Jadi dia bermula dari bawah dan dia semakin ke atas makin kecil, seperti yang dilampirkan dalam gambar. Fungsi menara adalah untuk melaungkan azan. Dan dimaksudkan ini, untuk yang zaman sekarang, orang meletakkan speaker di atas menara supaya senang untuk melaungkan azan supaya semua orang boleh dengar. Mihrab. Binaan yang dikhususkan imam. Struktur tersebut berada di paling hadapan ruang sembahyang di tempat imam sebagai petanda arah kiblat. Mereka bentuk melengkung atau iwan. Di sekeliling tersebut dihiasi seni kaligrafi dalam pelbagai jenis atau gaya khat serta berbagai jenis warna yang sesuai. Jenis reka bentuk mihrab juga terdapat berbentuk silinder yang menegak atau berbentuk segi empat. Akhir sekali, mimbar. Binaan tinggi di ruang sembahyang di bahagian sebelah kanan mihrab. Diletak di sebelah kanan mihrab seperti yang slide sebelum ni, di mana tempat imam sembahyang. Ketinggian mimbar berdasarkan ruang solat sama ada luas atau kecil. Tempat imam menyampaikan khutbah untuk solat Jumaat dan solat-solat yang mempunyai khutbah. Mimbar melengkapi tangga dan tempat berdiri untuk imam menyampaikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Safakrana binti Muhammad Ali dan terima kasih kepada saudari saya iaitu saudari Nayang. Saya akan menerangkan contoh seni bina terawal yang ada di dunia Islam. Seni bina yang pertama ialah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibina oleh Rasulullah SAW. Masjid ini merupakan dibina di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah daripada dua orang anak yatim dengan harga 10 dinar sahaja. Masjid ini juga terdiri daripada batu-batu yang tersusun dan pelepah tamar yang disalut dengan tanah liat. Kiblat masjid ini asalnya daripada Jerusalem dan ditukar ke arah Kaabah di Mekah setelah Rasulullah menerima wahyu. Masjid ini merupakan bentuk persegi juga sekitar keliling masjid itu dibina 9 bilik kediaman isteri-isteri Rasulullah. Yang kedua ialah Masjid Al-Aqsa dan Kubat Al-Sakra. Masjid ini dibina atas bukit yang dikenali sebagai Mount Moriah. Semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, pembinaan masjid ini dimulakan dan akhirnya disiapkan pada masa pemerintahan Al-Walid. Kemudian semasa pemerintahan kerajaan Umayyah, iaitu Abdul Malik bin Marwan, telah mendirikan Kubat Al-Sakra iaitu binaan yang berkubah yang menutup
batu suci. Masjid Al-Aqsa dan Kubal As-Sakra ini antara monumen yang terawal dalam sejarah seni bina Islam. Yang ketiga adalah Masjid Umawi Damsyik. Asalnya, masjid ini adalah daripada gereja Kristian yang telah diubah suai kepada masjid. Dan juga gereja ini terbahagi kepada dua pada dahulunya apabila ditawan oleh tentera Umar Al-Khattab, dan di timur gereja ini merupakan masjid untuk umat Islam, dan di barat gereja pula kekal menjadi gereja untuk orang Kristian. Setelah Islam mengembang, penganut Islam juga bertambah di Damsyik. Pemerintahan Islam akhirnya membeli keseluruhan binaan apabila penganut Islam itu bertambah. Struktur masjid berbentuk 4 persegi yang mempunyai mihrab dibentuk kubah, juga dikenali sebagai kubah lam. Sekian daripada saya, terima kasih.